Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di saluran YouTube Nursamila Samsudin. Okay, hari ini saya ingin berkongsi dengan anda sebuah lagi buku yang telah selesai saya baca, iaitu Segenggam Impian. Okay, karya Kamariah Safri, hasil terbitan Creative Enterprise. Okay, buku ni buku lama saya pun beli buku ni dekat kedai buku terpakai. Cerita dia lebih kepada cerita cinta yang mana cerita ni memfokuskan kepada zaman sekitar 60-an macam tu dan saya rasa macam kita boleh nampak perubahan lah antara zaman 60-an dengan zaman 2000 ni kan. Okay, bagaimana masyarakat zaman dulu mereka begitu, orang kata sosial lah pada saya bila saya baca buku ni. Okay, macam lelaki dengan perempuan, macam kalau bersalam tu atas urusan kerja ke atau kawan-kawan ke, sentuh semua tu macam bukan satu isu. Berbanding dengan sekarang ni, ia menjadi satu isu. Dan hatta kalau menggunakan perkataan-perkataan yang kita tahu berbunyi intim juga boleh dikenakan sebagai satu kesalahan di bawah sexual harassment. Okay, tetapi bila membaca buku ni saya memang agak terkejut jugalah, okay, dengan keadaan watak persekitaran dia, pergaulan mereka. Okay, watak utama cerita ni, Segenggam Impian ni, Nabila Huda. Okay, dan watak kedua dia iaitu watak lelaki bernama Khalid. Okay, cerita ni dia bercampur sikit, dia ada antara realiti, mimpi, dan mimpi tu berkait dengan kejadian yang sebenar. Okay, Nabila Huda ni pada awalnya merupakan seorang gadis yang dikatakan macam berkerjaya sebagai penerbit filem. Okay, dia bekerja di bawah production house dan dia bertanggungjawab untuk menerbitkan dan menguruskan penerbitan sesebuah filem. Okay, dia menguruskan artis, pengarah, semua tu. Dia mengalami kegagalan cinta zaman universiti, zaman kampus dia. Okay, yang mana pasangan dia yang bernama Fahmi tu, yang sebelum ni berjanji setia semua tu, tiba-tiba berkahwin dengan orang lain. Okay, dan saya lihat kepincangan ataupun kegagalan percintaan atau hubungan di antara Nabila dengan Fahmi ni lebih kepada bertitik tolak kepada kejahilan ataupun kekurangan ilmu agama, ataupun lebih kepada mereka tak mengamalkan ajaran Islam dengan baik. Contoh punca Fahmi ni berkahwin dengan perempuan lain sebab dia terlalu mengikutkan hawa nafsu dan dia tertangkap dengan seorang perempuan lain, bercumbu semua tu, dan dia terpaksa berkahwin dengan perempuan tersebut. Okay, dan dalam perkahwinan pun hati dia masih kepada Nabila ni, tetapi benda dah jadi dan puncanya kita tahu pergaulan yang bebas. Okay, dan Nabila Huda ni dia kemudiannya bertemu dengan seorang lagi jejaka, iaitu Lokman. Lokman ni satu tempat kerja dengan Nabila Huda ni, dan Lokman ni dia memendam perasaan. Dia tak tunjuk bahawa dia sukakan Nabila, jadi dia simpan sahaja perasaan dia tu, dan dia bertindak macam cuba menghindari Nabila ni sebab tak nak perasaan dalaman dia tu dikesan oleh Nabila. Tapi Nabila ni layannya ucapkan sekejap lah macam biasa. Tetapi ada satu ada satu babak yang saya rasa macam babak ni pun dia lebih menunjukkan bahawa begitu sosialnya mereka ni. Okay, masa Nabila ni down, dia jatuh sakit ke hospital, Lokman ni datang dan dengan mudah mereka bersentuhan. Okay, dia pujuk, dia peluk, macam diorang ni macam tak ada sense tentang larangan agama. Okay, itu satu bab. Lepas tu Nabila ni pula dia sering bermimpi akan seorang pemuda yang lebih tua pada dia, yang dalam mimpi dia tu dia menjadi seorang puteri, dan lelaki tersebut bernama Tengku Khalid adalah seorang hulu balang. Okay, dan dia diberikan satu selendang sutera. Dan dalam cerita ini benda tu sebenarnya realiti. Khalid tu wujud, dan Khalid juga bermimpi perkara yang sama. Dan Khalid ni dia seorang pelukis. Okay, dan dia telah melukis watak Nabila sebagai seorang puteri Nabila dalam mimpinya itu, membentuk menjadi sebuah lukisan. Dan kemudian mereka bertembung. Biasalah dalam novel ni dia banyak sangat pertembungan secara tak sengaja Dan pertembungan mereka tu membibitkan bahawa mereka ni sebenarnya ada tautan.
Dan kemudian dipendekkan cerita bahawa Nabilah ni dan Khalid ni berkahwin. Tapi Khalid ni juga macam tadi saya ada sentuh tentang sosial lah. Mereka ni terlalu sosial. Kehidupan Nabilah ni sosial, dan Khalid ni juga dia ada kisah silam dia. Yang mana kisah silam dia ini, dosa-dosa semalam dia ini telah membawa kepada impak perasaan dia dalam perkahwinan dia, mengganggu perjalanan perkahwinan dia dengan Nabilah Huda ni. Khalid ni dia pernah terlanjur dengan tunang dia, lepas tu dia tinggalkan tunang dia. Lepas tu dia pernah terlanjur juga ketika dia belajar di luar negara dengan wanita Filipina, dan bila wanita tu mengandung, dia tak boleh terima dan dia menjerit-jerit mengatakan bahawa dia tak nak bertanggungjawab, dan dia menjerit kenapa perempuan tu perlu mengandung. Semua itulah. Dan bila dia berkahwin dengan Nabilah, bayangan-bayangan dosa dia tu telah menghentam dia, sehingga kan bila isteri dia yang sah iaitu Nabilah ni mengandung pula, dia marah. Dia teringat pula kepada kisah lama dia, dosa lama dia, dan impak dia pada perkahwinan mereka. Mereka mula dingin. Okay, jadi macam bila kita baca cerita ni, sebenarnya kita belajar sesuatu bahawa bila seseorang atau tak kira lah dalam realiti ataupun dalam novel membelakangkan agama tentang batas-batas pergaulan, dia akan jadi begitu. Dan bila jadi begitu, dosa-dosa silam tu mengganggu perjalanan masa hadapan hatta selepas berkahwin dan memiliki pasangan yang halal. Okay, jadi kat sini kita belajar bahawa tuntutan agama tu kita tak boleh abaikan sebab syaitan sentiasa ada, dan pergaulan di antara lelaki dan perempuan perlu ada batasnya. Tak kira kat office ke, time down ke, dan seorang wanita tak perlu semudah itu rapuh. Bila dia kecewa ke apa ke, dia tak boleh bersandar kepada seorang yang bukan mahram dia. Masih perlu jaga batas, masih perlu rasional, kalau tak orang akan ambil kesempatan. Sebab benda ni akan mengganggu perjalanan masa hadapan dia. Lebih-lebih lagi bila dia tak mampu nak menghilangkan pemikiran-pemikiran terhadap dosa-dosa silam. Okay, dan sebenarnya cerita ni, perjalanan penulisan dia mula-mula perlahan, tapi bila dah masuk ke tengah, dia agak menarik dengan perjalanan karier Nabilah ni sebagai seorang penerbit filem. Adalah kita boleh belajar sikit apa kekangan sebagai seorang penerbit, berurusan dengan skrip-skrip filem bagaimana, dan juga tentang seorang pelukis. Bagaimana seorang pelukis tu boleh berimajinasi, boleh melukis dengan baik, walaupun hanya melihat bayangan daripada sebuah mimpi. Okey, sekian dulu ulasan saya untuk Segenggam Impian karya Kamariah Safri, terbitan Creative Enterprise.